بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati Haji Ramli selaku imam pagi ini, seluruh ahli jantan Kansel Surau, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita berhimpun pada pagi yang mulia ini. Allah izin kita sampai ke surau untuk salat jemaah. Mudah-mudahan dapat kita istiqamah untuk sentiasa berjamaah di rumah-rumah Allah, insya-Allah. Yang kedua, kita syukur atas nikmat kesihatan yang Allah bagi pada kita, nikmat yang antara yang terbesar yang perlu kita syukuri. Dengan sebab sihat, macam-macam kita boleh laksanakan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mudah, alhamdulillah. Pagi ini kita bincang sikit ulang kaji tajuk hadis berkaitan dengan takwa kepada Allah. Tajuk yang kita selalu dengar dan telah pun kita sudah maklum sebagai ulang kaji. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah usini, qala alayka bi taqwallah mastata'ta wa dhkurillah 'inda kulli hajarin wa shajarin wa ma 'amilta min su'in fa ahdith lahu taubatan as-sirru bis-sirri wal-alaniyatu bil-alaniyah. Rawi At-Tabrani. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat atau wasiat. Baginda bersabda, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah setakat yang kamu mampu, dan ingatlah kepada Allah di setiap batu dan kayu, dan apa yang engkau lakukan daripada kejahatan, maka adalah engkau bertaubat, yang tersembunyi dengan tersembunyi dan yang terang dengan yang terang. Riwayat Al-Imam At-Tabrani. Hadis ini adalah nasihat atau wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang isu utamanya berkaitan dengan takwa, di mana Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila jumpa Nabi minta wasiat pada dia, apa yang dia boleh jadikan sebagai panduan dalam hidup sehariannya. Itu sifat para sahabat. Jumpa Nabi minta nasihat, jumpa Nabi minta panduan, wasiat apa yang kita boleh buat dalam hidup kita ini sebagai manusia. Secara khusus, hadis ini dituju kepada Mu'adz bin Jabal. Secara umum, hadis ini adalah panduan pada kita seluruh umat Islam seluruhnya. Jadi itulah sifat kita. Mana jumpa orang baik-baik, jumpa orang soleh, pertama minta nasihat pada kita. Yang kedua, mungkin minta doa kepada kita agar sentiasa istiqamah dalam amalan agama kita. Jadi dalam kes ini, wasiat Nabi berkaitan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok huraian hadisnya. Ungkapan takwa kepada Allah di sini ialah
setakat yang kamu mampu, bertujuan untuk memberikan panduan kebahagiaan dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya taqwalah kepada Allah mastata'ta, setakat kemampuan kita. Apa makna taqwa? Taqwa terjemah directnya artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasanya, taqwa daripada kalimah ittaqa. Ittaqa dari segi bahasa diterjemahkan sebagai hazar, maknanya berhati-hati ataupun awas. Dengan mana lain, perkataan ittaqa atau tawaqqa itu menurut Ibn Manzur berasal dari perkataan waqa. Waqa dengan makna sana, iaitu menjaga. Ini dari segi bahasa, dengan makna berawas, berhati-hati ataupun menjaga. Itu kalimah taqwa dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, menurut para ulama, taqwa ialah menjaga diri daripada dosa, iaitu dengan meninggalkan larangan dan sebahagian daripada perkara-perkara yang diharuskan. Antara larangan Allah yang perlu kita tinggalkan dan mesti kita tinggalkan ialah yang melibatkan syirik. Yang kedua, dosa-dosa besar dan juga perkara buruk yang lain. Jadi mudahnya, takwa ini jaga diri, hati-hati diri dari buat maksiat kepada Allah, dari buat kejahatan kepada Allah. Kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, takwa itu ialah meninggalkan hasrat, melakukan maksiat dan menjauhkan kelalaian dengan mengerjakan ketaatan. Lebih hati-hati. Maknanya niat azam nak buat kejahatan pun cuba ditinggalkan, apatah lagi buat jahat. Azamnya nak buat kebaikan. Sebab itulah bila disebut takwa, juga dimaknakan hidup ini macam berjalan di jalan yang banyak lubang atau banyak duri. Mesti kita hati-hati, takut masuk lubang, takut pijak duri. Ya, takwa itu hidup ini dalam keadaan berawas, berhati-hati, takut kita buat maksiat, takut kita buat jahat. Kalau itu hidup kita berhati-hati, maka kita selalu dalam keadaan sedar siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar untuk buat benda yang baik, tinggallah benda yang maksiat di sisi Allah. Oleh kerana itulah pesanan ini menjadi rukun dalam khutbah pada setiap minggu pada kaum lelaki khususnya. Disebut ittaqullah, kan? Artinya itu menunjukkan bahawa pentingnya takwa itu, hidup kita ini mesti dalam keadaan berawas dari buat maksiat. Jika buat maksiat, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan pertama Nabi bersabda Mu'adz bin Jabal, bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu melaksanakannya dalam urusan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sentiasa kita menjadikan panduan dalam hidup kita. Itu. Yang kedua, hadis tadi mengajar juga hendaklah mengingati Allah pada setiap batu dan pohonnya.
Bermaksud, hendaklah sentiasa mengikuti pengajaran yang diredai oleh Allah. Tindak tanduknya tidak bertentangan dan tidak melanggar perintahnya. Di mana sahaja kamu berada, sama ada di udara, di bumi, atau bila-bila waktu. Maknanya, pada setiap waktu dia pun, di mana saja. Dalam keadaan sedar atau tak sedar, apa tempat sekalipun, sifat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Mengingati Allah bukan setakat berzikir dan membaca la ilaha illallah beribu-ribu kali sehingga melupakan yang lain-lain, atau mengingati Allah setakat ingat dalam hati tanpa usaha daripada anggota badan. Cara sedemikian adalah salah, terpesong dan tidak dikendaki. Adapun dituntut ialah mengingati Allah dengan penuh kesedaran serta setiap pekerjaan dilakukan selari dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hendaklah senantiasa memikirkan kejahatan alam dengan bertasbih dan membesarkan Allah sehingga menambah tawaduk dan takwa kepada Allah. Artinya, dalam semua keadaan, dalam semua tempat, tanpa terkecuali, sifat kita mesti ada sifat takwa kepada Allah. Satu. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak bermusim dalam takwa kita kepada Allah. Kan? Kalau Ramadan, la'allakum tattaqun. Bukan membina takwa setakat bulan Ramadan. Ramadan membina latihan. Habis Ramadan, diteruskan tanda kasih kita, tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takwa mesti selalu di-refresh, lalu diperbaharui, agar dalam semua keadaan kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ini selalu lupa, lalai, leka dan seumpama. Itulah perlunya pada tazkirah, ingatan oleh sahabat kita, oleh hadis Nabi, dilakukan bahawa kita ini dalam semua keadaan mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, hadis ini mengajar kita bahawa apa kejahatan yang engkau lakukan, hendaklah segera bertaubat. Hadis tadi bermaksud kita hendaklah segera bertaubat dan beristighfar apabila kita melakukan kesilapan, sama ada sengaja atau tidak. Perkara ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kali diambil ringan oleh sebagian umat Islam. Segera bertaubat bila telah terlanjur melakukan kesalahan dan kejahatan adalah untuk menimbulkan tekad dan azam dalam dirinya supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut sekali lagi. Artinya, yang ketiga ini, kalau buat jahat, kalau buat dosa, kalau buat kesalahan, sikap yang kita ambil, cepat bertaubat, cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menangguhkan taubat, bukan menangguhkan keampunan kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Usia kita di tangan Allah. Bila kita bertemu Allah, bila kita mati, semua kita tak. Jadi segera itu penting. Bila mana kita buat jahat, bila mana kita buat dosa. Allah tegas dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kamu kepada mengerjakan, meminta keampunan daripada Tuhan kamu. Sebab apa? Wa jannatin, kamu mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap kita ambil, cepat taubat, cepat istighfar,
cepat minta ampun. Kenapa? Kenapa kena cepat? Sebab kejahatan yang kita buat itu boleh merosakkan kebersihan hati kita. Setiap dosa kita buat meningkesan daripada diri kita. Hati kita menjadi hitam, menjadi kotor. Bila hati kotor, tanpa kita basuh dengan taubat, ia akan bertambah. Bila bertambah dosa kita, timbul perasaan malas untuk buat baik. Payah nak buat baik. Payah buat baik itu mungkin kesan daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila taubat, kita cepat menyesali. Bila mana kita terlanjur dan kita berikrar dan berazam, bertekad untuk tidak akan mengulangi balik dosa tersebut. Ini orang yang baik. Azam, tekad tak buat baik. Dia tahu dia ni jahat bila mana dia buat dosa. Itu sikap yang kita kena ambil bila mana kita melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Yang keempat, hadis menyebutkan yang tersembunyi dengan tersembunyi. Maksudnya, jika kejahatan lakukan itu tertutup, tersembunyi dan tidak diketahui orang ramai, taubatlah kepada Allah secara senyap-senyap. Tidak dihebohkan, tidak diberitahu kepada orang ramai. Bertaubatlah dengan penuh rasa rendah diri dan penyesalan yang amat mendalam. Maknanya, dosa kita dengan Allah jangan isytihar pada orang. Jangan beritahu pada orang. Dah tahu buat dosa, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tahu buat jahat, tak payah declare. Kan? Di zaman Facebook dah, zaman Instagram, zaman nak share. Kan? Kalau kita, jangan kita share kan. Dah kita buat jahat dah, buat dosa dah, share pula kan. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita heboh, tanpa kita cerita pada orang. Kita dengan Allah tahu dah, aku jahat, aku dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Jangan buka aib kita pada orang ramai kita, walaupun pada orang terdekat kita. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terang dengan yang terang. Bermaksud, jika melakukan kesalahan dengan secara terang-terangan dan orang ramai tahu, tadi sunyak kan, orang tak tahu, minta Allah, ni buat terang-terang jahat aja. Orang tahu kita buat jahat, orang tahu kita buat dosa, naklah memohon maaf secara terbuka mengenai kesalahannya, dan dirinya tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kan, maknanya terbuka, minta maaf secara terbuka. Berat tu. Yang tadi tak apa kan, senyap tu orang tak tahu dah. Dan bodoh ni berat sikit, berat lah kan. Kita buat jahat terbuka, minta maaf. Kalau melibatkan orang, minta lepas daripada orang yang terlibat. Orang tahu dah kan, minta maaf secara terbuka. Walau bagaimanapun, apa yang terpenting dalam tuntutan taubat ialah kesanggupan niat dan azam serta keikhlasan untuk membersihkan diri daripada segala kejahatan. Adapun tangkapan dan penilaian orang ramai tidak penting, kerana tahap penerimaan dan kepercayaan manusia berbeza antara satu sama lain. Apa yang perlu diingat ialah Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang ada dalam hati masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 69, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Kita isytihar, kita minta maaf. Yang kedua penting, minta dengan Allah juga. Azam dengan Allah, aku tak akan buat lagi benda yang aku telah lakukan, melibatkan dosa aku dengan Allah, yang melibatkan manusia, melibatkan makhluk yang lain. Ya, itu keikhlasan kita. Seorang nak terima, dan sebab itu manusia kan. Tapi kita mohon pada manusia yang terlibat, dan kita juga minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kelima ni berat lah kan. Jadi jangan sama sekali kita ikhtiar terlibat dengan dosa melibatkan orang ramai atau orang yang lebih ramai ya. Jadi berat untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya,
Hadis ini mengajar kita bahawa takwa adalah asas untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah redha tak redha bergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buatlah suruhan amalan sekadar yang mampu kita laksanakan, ikut kemampuan kita kepada Allah. Yang ketiga, bila buat salah, cepat-cepat bertaubat. Sama ada secara dosa terang-terangan atau dosa secara tersembunyi kita dengan Allah. Dengan sebab taubat itu membersihkan diri kita dari sebarang kekotoran. Walau banyak-banyak dosa pun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Cuma kekuatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Allah nak je ampun dosa kita. Syarat kita taubat kepada Allah, khususnya dosa besar yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Pentingnya takwa. Yang kedua, Nabi ajar kita satu doa. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina, kan? Maksudnya, aku mohon kepadamu ya Allah huda, petunjuk, takwa, dekat dengan Allah, wal-'afaf, wal-'afafa, jauh daripada kejahatan, wal-ghina, kaya jiwa kita, kaya hati kita. 4 perkara, kan? Itu satu, huda; 2, petunjuk, takwa; 3, jauh dari benda jahat, al-'afafa; yang keempat, kaya jiwa kita, kaya hati kita. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa atwa tuqa wal 'afafa wal ghina. Itu doa kita, antaranya minta kita diberi petunjuk, minta diberi pentakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an Abi Umamah Sadiyy ibn Ijlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu fi hijjatil wida'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbakum. Rawahu at-Tirmidzi fi akhir as-salah, fi akhir kitab as-salah, wa qala haditsun hasanun sahihun. Dapat Abu Umamah Sadiyy bin Ijlan al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah SAW khutbah ketika Hajjatul Wida, haji terakhir Nabi. Antara kandung khutbah di haji terakhir Nabi, ya, apa dia sebut? Ittaqullah. Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, sallu khamsakum, dirikanlah sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Yang keempat, wa addu zakata amwalikum, keluarkan zakat harta. Yang berikutnya, wa atiu amara'akum, dan taatlah pada pemimpin kamu yang beriman. Tadkhulu jannata rabbakum, nescaya kamu akan masuk syurga disegani oleh Tuhan kamu. Jadi Nabi pesan di haji terakhir, antaranya kalimah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini amanah besar. Nabi pesan, jaga perkara ini. Termasuk juga takwa, solat, puasa, zakat, dan taatlah pada pemimpin yang beriman. Ini suatu pesan terakhir Nabi di Hajjatul Wida, haji terakhir. Jadi ini menunjukkan bahawa pentingnya takwa. Di akhir ucapan Nabi itu pun, Nabi pesan lagi kalimah
ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain pentingnya takwa. Kita pergi sekali lagi yang keempat, ayat Al-Quran berkaitan dengan takwa juga. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Ayat selalu kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin, kami cipta kamu lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum, kamu ini syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabail, bersuku-suku. Tujuannya lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenali, ta'aruf antara satu sama lain. Tapi inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling tinggi takwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenali. Ayat ini menunjukkan pentingnya takwa. Beza antara kita ini takwa, insya-Allah. Jadi Allah buat macam-macam kaum, suku untuk kena mengenali. Dan semua ini yang terbaik, yang terpenting, takwa kepada Allah. Ayat ini menurut pendapat ulama ada dua asbab nuzul, sebab turun. Sebab turun pertama, dalam sampai Fathu Makkah, buka kota Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Kaabah. Atas Kaabah azan. Sebahagian penduduk Makkah, musyrik Quraisy, tak kenal Bilal. Bilal tinggal di Madinah. Buka kota Makkah, masuk Makkah. Habis semua buka kota Makkah, hancurkan berhala semua. Bila naik atas Kaabah, azan. Tiba-tiba orang musyrik tanya, budak hitam tadi ke yang azan? Ejek lah. Bilal kan, Bilal Habashi, orang Habsyah, Ethiopia, orang hitam, gelap. Budak hitam ni kan azan? Mengejek. Apakah Muhammad tak kenal, tak jumpa ke selain muragak ini? Muhammad tak kenal ke cari orang lain lah. Ni burung gagak hitam kan, gelak gagak, dia gelak gagak pada Bilal itu. Yang boleh azan, cari orang lain lah azan, bukan gagak macam ni azan. Kan? Lalu Allah turun ayat ini, inna akramakum indallahi, bukan soal kulit, bukan soal zahir, tapi soalnya takwa. Jadi orang Mekah tak tahu bila tu muazzin Nabi. Jadi timbul ejekan. Satu. Pendapat kedua, ada pendapat yang mengatakan sebab turun ayat ini ialah di mana kisah Abu Hindi. Beliau ni bekas hamba, Abu Hindi ini. Kemudian bekerja sebagai tukang yang bekam Nabi. Bekam Nabi kan, Abu Hindi ini. Nabi telah meminta Bani Bayadah untuk mengahwinkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hindi. Orang hitam dia kan. Dan juga hamba pula, rendah. Kategorinya rendah, orang lemah, orang hamba. Kaum Bani Bayadah kaum yang elit sikit, kahwin dengan orang hamba. Mereka tolak dengan alasan, ya Rasulullah, bagaimana nakkan puteri kami dengan bekas seorang hamba?
Padan ke? Ni bukan hamba. Kami orang ada nama. Menghina manusia pada zahir. Itu ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Pentingnya takwa kita. Bukan pada penilaian zahir. Siapa mulia atau tidak. Bukan pada pandangan manusia yang ramai kan. Tapi pada pandangan Allah, takwa kita kepada Allah. Oleh itu, ayat ini mengajar kita jangan menghina sesama manusia. Sebab yang mulia Allah yang tahu, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pentingnya kita ada sifat takwa. Apakah proses untuk mencapai takwa? Bagaimana jalan nak capai takwa? Menurut setengah ulama ada 5 cara untuk capai ke takwa. Nombor 1 ialah al-mu'ahadah, iaitu ikatan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 91, wa'afu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Tepatilah janji dengan Allah bila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa janji kita? Kita baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali tiap hari. Kepadamulah jua ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, penuh jua ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Itu janji kita. Itu ikatan kita dengan Allah. Kita janji kita menyembah Allah. Kita janji kita minta apa-apa pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjanjian ini sepatutnya kita ikuti dengan amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Bahawa kita berjanji dalam Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falsafahnya, hikmatnya di sebalik ucapan ini ialah ucapan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Janji yang sungguh-sungguh kita kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itu penting kan? Saya jumpa warda penjara kan, masuk pergi melawat penjara, marah. Yang kita penjara dadah lah kan, dadah. Dia kata, ustaz, payah tak boleh pegang janji mereka. Malam kita mulai menangis dah. Tak buat dah. Keluar tak buat dah. Kan? Janji dah. Macam kita percaya. Kan? Semua dah kita. Tapi kalau lepas tu keluar, masuk balik lepas tu kan. Keluar. Ada ki balik, masuk balik. Jumpa lagi. Tapi masa lepas kita mulai menangislah tu. Sungguh-sungguh. Macam betul tak buat. Maknanya penting ikhlas kan, dan kekuatan diri. Kalau tak kuat, boleh berulang balik benda-benda macam ni kan, dosa ini. Kalau tak kuat diri kita menyebabkan mudah nak buat dosa kan. Janji yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang kan, bukan senang. Maknanya kena azam dulu,
Kena janji dulu dan kena buat sungguh-sungguh, insya-Allah. Sama-sama kita ikhlas. Saya pun lemah juga kan, baca tapi nak buat itu bukan senang kan. Kita usaha setakat kita mampu. Tapi janji kena ada. Azam dulu, janji dulu, kan. Nombor satu. Nombor dua, al-muraqabah. Al-muraqabah ialah perasaan bahawa sentiasa hadir dalam hati kita ini keyakinan bahawa kita ni hamba kepada Allah, dan kita meyakini bahawa Allah perhati kita, Allah tengok kita, Allah pandang kita, Allah awasi kita, Allah pantau kita di mana sahaja kita berada. Macam CCTV lah, tengok kan. CCTV ni zahir je, batin tak tengok kan. Ni Allah tengok zahir batin. Kalau kita rasa situlah duduk kita ini, rasa Allah perhati, Allah tengok, geru nak buat maksiat, takut kan. Tapi tak sampai kita perasaan, tak apalah, esok taubatlah. Tapi tak pasti hidup mati lagi. Jadi kena tanam perasaan muraqabah, iaitu rasa kita ni hamba, Allah tu Tuhan kita, rasa kita ini diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqiba. Sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasi kami. Raqiba, perhati, tengok kita. Jadi kena tanam jiwa sampai ke tahap itu. Atau penulis sebut lagi sifat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya yakin Allah tengok kita. Buat macam kita nampak Allah, atau yakin Allah tengok kita buat. Maknanya kalau situ duduk kita, maka insya-Allah kita ada kekuatan untuk sentiasa melaksanakan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang kan? Saya jumpa seorang sahabat, dia azam lah pencen, dia kata tak nak tinggal qiyamul lail. Kata boleh buat, mampu. Dia boleh buat lepas pencen 10 tahun lebih dekat. Dia pencen lama dah pencen. Tak miss tiap-tiap malam. Tak miss qiyamul lail. Allah kata, saya lemah lah ni. Dia ringan dia rasa bangun. Sebab dah menjadi rutin. Macam makanan. Nak sampai ke situ bukan senang. Tapi dia azam, lepas pencen aku tak nak tinggal kamu lain. Azam dia ikuti dengan kekuatan diri, akhirnya mampu buat. Kalau setahun tak tinggal pun kuat dah. Ni boleh makan masa yang lama, tak miss. Bukan senang. Balik tengah malam boleh buat, balik awalan boleh buat, tidur lewat boleh bangun juga. Masya Allah. Itu saat kita dekat dengan Allah di malam hari sebelum waktu subuh. Allah minta apa pun Allah terima doa kita. Kita dekatlah, kita azam kan. Saya azam, minta azam. Walaupun sekejap, cuba ikhtiar kan. Tekad kita. Itu azam kita. Rasa Allah tengok kita. Kita munajat, kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pentingnya muraqabah. Dan muraqabah ini ada banyak keadaan. Ya. Bila mana kita jumpa ujian, musibah, kadang-kadang kita rasa kecewa. Kita tengok video anak-anak Palestin kan, hebat. Rasa Allah itu tengok. Budak kecil, budak perempuan, dia di video di
Di tamu ramah kan, rumah runtuh, keluarga meninggal, masih sebut yakin rahmat Allah, yakin ketetapan Allah. Maknanya yakin Allah beri ganjaran tertimpal jika mana kita dekat dengan Allah. Ini jiwa yang kuat, muraqabah, rasa Allah tengok, rasa kita hamba, rasa Allah perhati. Apapun Allah buat itu pasti ada ganjaran di sebaliknya. Dan redha, boleh sabar. Bila mana cuma, ini bukan senang kan. Bila kena ujian bukan senang kan. Itu pentingnya muraqabah, tidak putus asa. Dua. Yang ketiga, muhasabah. Perasa kita muhasabah. Muhasabah kita tahu semua, kita hisab, kita kira siapa kita. Baca dalam sebuah hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang al-kayyis, cerdik, orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk bekalan selepas mati. Dia orang cerdik kan, tawaduk, rendah diri, orang hebat, dan buat amalan untuk bekalan lepas mati. Wal ajizu, orang yang lemah adalah atba'a nafsah, ikut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan banyak berangan-angan tapi tak ada usaha. Angan-angan banyak, usaha tak ada kan. Jadi bila mana kita muhasabah, kita tahu siapa kita di hadapan Allah. Bila mana kita muhasabah, kita cuba perbetulkan di mana keburukan kita, di mana kesilapan kita, di mana tak eloknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada fikir malam hari ni lekat tak sebanyak mana waktu, cek balik, tertinggal Zuhur tadi, esok azam nak buat ni waktu, subuh tadi lambat sampai, tak dapat takbiratul ula, rakaat kedua dapat muhasabah, esok azam. Kalau tak fikir, tak muhasabah, masa selesa dah. Walaupun mungkin kita buat itu belum sempurna. Kan? Penting sangat proses muhasabah dalam hidup kita ini agar kita sentiasa berawas hidup kita. Sebab itulah disebut la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima fa'ala wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadis yang famous ya. Dua kaki anak Adam tidak akan bergerak pada kiamat. Saya tanya 4 soalan. Satu, an umrihi, umur mana habiskan. Yang kedua, ilmunya mana buat tak buat. Nombor 3, mali, hartanya, dari mana sumbernya, ke mana dia belanjakan. Nombor 4, an jismi, badannya, tubuhnya yang sihat guna untuk apa. Ini 4 soalan. Ini menunjukkan bahawa perlu muhasabah kita kepada Allah. Alhamdulillah, syukur Allah beri nikmat kesihatan. Nikmat ini digunakan antara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah disebut kun fid dunya. Hidup atas dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu dalam keadaan orang asing. Au abirus sabil, atau orang mengembara. Kan? Orang mengembara ni niat nak balik. Kampung kita mana? Kampung kita kampung akhirat. Atas dunia mengembara untuk mencari amal. Balik kampung, kampung akhirat, kampung yang kekal abadi. Nak balik kampung mesti ada persiapan, duit sikit, apa sikit dalam bentuk amal soleh kita kepada Allah. Itu nombor 3. Nombor 4, muaqabah. Sikit lagi, muaqabah. Muaqabah artinya kita berusaha memperbaiki kesalahan yang kita lakukan, dan kita hukum dari kita atas kesalahan yang kita lakukan.
Maknanya ini disiplin. Bila mana kita alpa, kita leka, kita lalai dalam buat perintah Allah. Mungkin hari ni selawat 10 kali je, esok mungkin qada ke tambah sikit. Denda, macam denda kita lah. Denda kan. Hari ni sembahyang sunat sikit je, esok muaqabah. Mana tahu sedar lemahnya aku kemarin, baiki, perelokkan balik, tambah lagi. Bila kita buat ekstra ini, tanda kita sayang kepada Allah. Benda-benda yang sunat, yang wajib itu macam tu lah kan. Kena buat yang sunat itu, tanda kita sayang. Ini muaqabah, sayang kepada Allah. Kita ikhtiar, aku lemah semalam tu banyak kan. Melalui proses muhasabah tadi, fikir lemah, esok khabar qada balik. Jadi kali ini hidup kita insya-Allah bergerak ke arah yang baik. Ni qada bab makan kan, tak makan mana tak apa. Itu bab perut bunyi dah Allah kan. Tak makan, esok qada lah, makan banyak sikit. Ada kan. Tak jumpa kedai cari qada kedai lain. Artinya kalau buat amalan bukan senang kan, bukan senang. Benda sunat nampak senang, simple. Tapi nak buat banyak malah sayalah kan. Buat pula ekspres kan. Cancicai mudah je kan. Itu tanda siapa kita, Allah tahu kan. Bersungguh ke tidak dalam nak merubah diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tadi juga, sahabat yang saya jumpa yang tak tinggalkan belai itu, dia disiplin juga diri dia sampai ke rumah Allah sebelum azan. Dia dah mampu laksanakan. Saya ni azan tengah mandi lagi. Saya kan lama sampai, dia azan sebelum azan dah sampai dah. Allah, dia mampu buat. Bukan senang dah. Bukan senang. Nampak simple kan. Maknanya tengok jam selalu. Siap tengok waktu solat hari ni, pukul solat. Dia check kan. Nak start motor dah ni, nak dah pergi dah. Bila sampai awal, banyak benda boleh selesai. Iktikaf boleh, baca Quran boleh, solat sunat boleh, zikir boleh, istighfar boleh, selawat. Kalau sampai lambat, semua tak dapat. Dapat solat Jumaat kan. Dapat juga, tapi ada benda yang tertinggal kan. Artinya itu proses muaqabah. Rasa dia kuat nak berubah dan berjaya. Tapi kena tekad yang sungguh-sungguh. Dan nikmat itu kita akan rasai. Dekat waktu solat, rasa kena pergi dah ni. Tak rasa, tahu dah. Sebab solat rutin dah, jadi rutin. Jadi benda itu menjadi rutin harian kita. Macam makan, insya-Allah. Kemudian yang terakhir sekali, mujahadah. Kena lawan nafsu kita. Tundukkan nafsu kita agar nafsu kita tunduk kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad paling besar antaranya jihad melawan nafsu kita untuk buat benda baik kan. Saya sebut lalu buat solat jemaah kan. Dua solat yang kita rasa mudahlah, tak ada gangguan sangat. Subuh dengan isyak. 3 waktu lagi tu ada gangguan lah. Tengah hari mungkin tengah kerja, asar mungkin tak apa rumah lagi. Dua waktu ini besar pahala dia. Subuh jemaah macam ibadat seluruh malam. Isyak macam ibadat separuh malam. Dari segi zahirnya kurang gangguan. Subuh musuh kita ngantuklah, tidurlah. Boleh bangkit sampai ke surau. Alhamdulillah. Syukur. Tak ada apa-apa masalah. Kan? Isyak dah habis makan dah.
Sesah urusan dah. Kadang-kadang kita ganggu dengan orang lain kan. Nak pergi shopping kejap lah ke. Settle insya-Allah. Makan malam. Jadi itulah ujian. Jadi bila mana ujian, banyak dugaan, besar pahalanya. Zahirnya macam tak ada gangguan kan. Tapi ujian itu menundukkan nafsu kita untuk akur dan tunduk. Itu kena mujahadah. Macam istighfar lah kan. 3 kali lepas solat. Kena mujahadah kuat kan. Antara kita patut kita buat kalau sempat, istighfar 3 kali, baca ayat kursi lepas solat kan. Tapi nak istiqamah, nak lawan dia, jadi sibuk je. Doa tak sempat. Tapi habis solat, WhatsApp lama pula. Boleh tengok lama. Tapi lepas solat, WhatsApp cepat dah bangun. Jihad. Susah kan. Benda baik ni, saya lah susah ya Allah. Macam tak bangun benda subuh lah. Kunci 4.5 jam. Handphone, tekan lagi. Biar senyap bunyi. Kalau tidur lagi 5.30 pula. Kejap lagi. Tengah lagi 6.30 lah pula kan. Itulah bukan senang kan. Maknanya kena mujahadah, lawan, lama-lama dah jadi habit, jadi amalan. Bila sampai ke situ, barulah kita ada kekuatan kan. Bila sampai situ memang lemah. Tapi bila ada istiqamah, timbul ujuk pula. Berasa baik, perasa elok. Situ pula Allah uji. Baik dah aku ni kan. Berasa nak tunjuk orang, berasa nak isyad. Situ pula Allah uji. Belum buat, lemah nak buat. Bila dah buat, uji lain pula. Jadi memanglah benda baik tetap akan ada ujian. Nak capai, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kesimpulkan bahawa takwa adalah perkara yang paling penting untuk menentukan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penilaiannya ialah penilaian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 3 hari kita baca ini dan ayat kali ini memberi kita kekuatan pada saya sendiri untuk terus istiqamah sentiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kita Allah beri kekuatan untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Saya mohon maaf atas segala salah silap sepanjang penyampaian tadi. Yang baik daripada Allah, yang buruk kelemahan saya sendiri. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب.